Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid dari kelas 4 Melur dan juga 4 Melati. Kita bersama lagi bersama dengan Ustaz Sarifuddin dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey. Untuk kali ini kita nak belajar tentang pendidikan kesihatan ya. Boleh merujuk pada buku teks tahun 4 ya. Okey, baik. Pada muka surat 82 ya. Iaitu kita nak belajar usah dibiarkan, mari selesaikan. Okey. Baik. Okey. Murid-murid tahun 4 Ibn Sina sedang membincangkan cara menguruskan konflik dan stres dalam kehidupan harian. Okey, baik. Tentu kamu pernah dengar konflik, perkataan konflik dan juga perkataan stres. Tapi mungkin kamu tidak memahaminya secara mendalamlah tentang apa dia konflik dan juga stres. Baik, apa dia konflik? Konflik ialah keadaan rasa tidak puas hati. Perasaan kita rasa tak puas hati. Tak puas hati dengan rakan kita, dengan sahabat kita ke, dengan jiran kita ke, dengan ibu kita ke, dengan keluarga kita, abang, kakak sebagainya. Rasa tidak puas hati. Keinginan tidak dapat dipenuhi. Keinginan kita tidak dapat dipenuhi. Contoh dia, kita nak memiliki sebuah telefon bimbit. Kita minta pada ibu kita nak sebuah telefon bimbit. Jadi, keinginan kita itu tidak dipenuhi oleh ibu kita. Ibu kita beritahu, tak perlulah kamu ada telefon bimbit. Nanti kamu gunakan dengan cara yang tidak baiklah. Contoh dia, kamu sibuk dengan YouTube-nya, dengan main game-nya, ber-TikTok-nya. Jadi, keinginan kamu tak dapat penuhi, maka berlakulah konflik di antara kamu dengan ibu kamu. Perselisihan faham, makna berselisih faham. Kemudian bertentangan pendapat antara rakan. Kamu bertentangan pendapat dengan rakan kamu. Rakan kamu nampak dia macam ni, kamu pun beritahu macam ni. Sehingga berlakunya konflik di antara kamu dan rakan kamu. Dan sikap mementingkan diri sendiri. Konflik yang berpanjangan dan tidak dapat diselesaikan boleh menyebabkan stres. Maknanya, contoh dia, kamu dah berlaku konflik dengan rakan kamu tu, maka konflik kamu tu berpanjangan dan juga tak dapat diselesaikan di antara kamu tu, kamu tidak dapat juga menyelesaikan hubungan kamu tu, jadinya menyebabkan dalam tempoh yang lama konflik kamu itu dan boleh menyebabkan berlakunya stres. Stres ni ialah keadaan resah. Bila stres, kita rasa resah. Kita rasa cemas. Kita rasa tegang. Dan fikiran kita akan terganggu. Itu menyebabkan kita kemurungan, termenung. Kita tidak bersemangat. Dan sebagainya. Stres yang tidak dikawal atau diuruskan dengan sempurna akan memberi kesan yang buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Kesan dia apa? Kalau kita tidak dapat mengawal stres kita dengan baik, dengan sempurna, maka dia akan memberi kesan yang buruk kepada kesihatan mental. Menur kesihatan mental dan boleh menyebabkan benda yang buruk boleh berlaku lah. Dari segi fizikal kita, dari segi sosial kita. Okey, baik. Kita terus kepada punca konflik. Sebenarnya sesuatu konflik itu, apakah puncanya sebenarnya? Puncanya di antaranya ada 7 perkara. Yang pertama, sebab salah faham. Salah faham. Bila berlaku salah faham, maka akan berlakulah konflik. Yang kedua, keinginan tidak dipenuhi. Keinginan kita tidak dipenuhi, berlakunya konflik. Ketiga, pendapat tidak diterima. Contoh dia, kamu pendapat kamu tidak diterima, menyebabkan kamu stres dan akan berlaku konflik di antara kamu dan mungkin dengan rakan kamu dan sebagainya. Persaingan. Kemudian, yang kelima, mementingkan diri sendiri. Yang keenam, inginkan kesempurnaan. Yang ketujuh, tidak menghormati hak orang lain. Itu di antara punca konflik.
Okey, baik. Cukup setakat ini untuk PDPR untuk kali ini, iaitu 3 perkara yang boleh kita dapat untuk pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertamanya apa dia konflik, apa dia stres dan juga punca konflik. Dan insya-Allah untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan sambung lagi tentang kesan konflik, punca stres dan juga kesan stres. Jadi untuk pelajaran kali ini, selepas ini, Ustaz akan beri latihan, maka kamu jawablah latihan tersebut dalam buku tulis PJPK. Ustaz akan hantar latihan tersebut dalam grup WhatsApp kelas kamu, insya-Allah. Okey, selamat belajar, selamat menjawab soalan, selamat ber-PDPR. Ceria selalu. Moga kita diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.